Kepong dan Exco Amarah Bahagian Kepong. Bersama-sama saya, Timbalan Ketua Bahagian, Cik Ujab, Naib Ketua Bahagian, Cik Kenny, dan terdapat juga EJK Bahagian, Perangkap Ketua Cawangan, Amarah Bahagian, dan Exco Serikandi Bahagian Kepong dan ahli-ahli atau Menteri Bersatu Kepong. Pada malam ini kami membuat protes dan menyatakan ketidakpuasan kami kepada Kepimpinan Bersatu Bahagian Kepong yang diketuai oleh Datuk Nurizam bin Ali, di mana kami sebagai ahli-ahli Bersatu Bahagian Kepong tidak dimaklumkan atau menerima sebarang notis jemputan berkenaan persidangan tahunan cawangan yang diadakan pada 24 Oktober 2021 dan persidangan tahunan Bahagian Kepong yang diadakan pada 28 November 2021. Kami amat kecewa dan terkilan dengan apa yang berlaku, di mana ramai di kalangan kami ini merupakan ketua-ketua cawangan, timbalan ketua cawangan yang jawatan di dalam cawangan dan juga bahagian dan ahli-ahli cawangan yang tidak dipanggil sepanjang persidangan berlangsung. Dan kami paksa membagikan isu ini dan beberapa isu lain. So saya serahkan kepada timbalan ketua bahagian untuk memberi kenyataan beliau. Saya Rejab Yahya sebagai Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Bahagian Kepong dan juga merangkap Ketua Cawangan Kepong. Okey, saya di sini hari ini pada tarikh 29 Isnin pukul 9 malam bertempat di Kepong dengan sahabat-sahabat saya, naik ketua bahagian, dengan yang lain, ketua cawangan. Ini menyatakan ketidakpuasan kami terhadap kepimpinan Ketua Bahagian Bersatu Kepong Datuk Nurizam. Apa yang terjadi selama ini di Kepong yang menepikan apa yang hak akar undi. Jadi semalam telah berjalannya persidangan tahunan Perwakilan Bersatu Kepong di Dewan Bunga Raya Hotel Privasi. Jadi di sini ada buku laporan tentang persidangan. Dalam buku laporan ini tidak menyatakan cawangan-cawangan yang telah bersidang dan perwakilan-perwakilan yang patut hadir ke perhimpunan bahagian semalam. Jadi di sini memang tidak mengikut perlembagaan, kita pun tidak tahu siapa yang patut hadir dalam masa itu, dalam masa persidangan semalam. Jadi saya sebagai timbalan ketua langsung tidak dimaklum dan dipanggil untuk bersidang dalam percawangan dan masuklah sahabat-sahabat saya lain. Dalam program-program aktiviti bahagian cuma termasuk sekali saja mesyuarat EJK bahagian. Dia tidak melakukan mesyuarat persiapan cawangan atau bahagian supaya benda ini tidak diketahui ramai. Masa yang sama juga akaun pembelanjaan penyata kewangan yang berakhir 31 Disember 2020. Di sini termasuk pentadbiran sebanyak RM24,000. Apa yang kami nak maklumkan di sini di Kepong Bersatu Bahagian Kepong tidak mempunyai pejabat atau pekerja. Di manakah perginya duit ni, pentadbiran ini? Kami rasa kecewa kerana benda ini mendengar pengenepikan hak semua orang, masuklah peruntukan yang telah diberi ini. Jadi kami di sini juga nak menyatakan kewangan ini tidak disahkan oleh bendahari dan juga pemeriksa kriteria, hanya ditandatangan oleh Datuk Nurizam seorang. Apa yang saya dimaklumkan oleh bendahari, dia pun tidak dipanggil dalam persidangan cawangan dan bahagian, dan dia pun memberitahu akaun bahagian dikontrol oleh ketua bahagian. Jadi di sini banyak cacat celah yang telah berlaku di bawah kepimpinan Datuk Nurizam dan melantik SUB semasa tahun 9 tahun sudah, yang di mana SUB ini bukan ahli Bersatu Kepong. Jadi benda ini melanggar perlembagaan. Di masa mesyuarat EJK bahagian pertama pun, dua orang yang ditikkan yang bukan ahli Kepong telah menduduki mesyuarat tersebut. Yang ini tidak mengesahkan mesyuarat tersebut daripada awal lagi.
Seterusnya, saya serahkan pada Mr. Kenny akan naik ketua bahagian Kepong memberikan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kenyas Engkin Kepung. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara kita, yaitu live Facebook pada malam ini. Apa yang saya nak tegaskan di sini ialah persidangan cawangan dan juga persidangan bahagian adalah melanggar perlembagaan. Notis tidak diberi kepada orang yang sepatutnya. Jadi saya minta ketua bahagian yaitu Dato' Nurizan buatlah perkara-perkara yang betul. Sebab ini boleh menjejaskan parti pada masa pilihan raya yang akan datang, boleh melemahkan. So, Dato' Nurizan, saya ingatkan sekali lagi, jangan manipulasi keadaan. Kalau sayangkan ahli, sayangkan parti, jagalah ahli-ahli akar umbi. Dan satu lagi saya perlu ingatkan bahwa jangan nakal-nakal, okey? Terima kasih. Saya kecewa dalam barisan Bersatu Kepong. Amat kecewa sangat. Hari ini kita tengok Bersatu Kepong buat mesyuarat bahagian tak dijemput, tak dibagi notis. Dan saya rasa benda tu tak patut jadi. Kita ni dah langgar. Patut Datuk KB tu dengan Datin Emma sekali saya tegur. Betul. Apa dia anggap parti ni parti syarikat ke? Yang suka-suka boleh buat. Saya rasa salah. Bila kita tengok benda ni terjadi, tak ada orang nak ambil action. Kami ni menang. Undi menang, bukan dilantik. Kami ni menang. Menang undi lagi. Kalau lantikan tu biasa. Ini menang. Dia boleh tepi-tepikan. Tak panggil, tak ada notis, tak ada apa. Pilihan Raya 15, kalau kita menang di Melaka pun 2 seat, I hope kita kalah jugalah saya rasa. Hari ini di Kepong boleh berpisah-pisahkan orang. Timbalan dia pisah, naik dia pisah, AJK dia pisah, ahli-ahli ini dia pisahkan. Amat sedih lah. Itu sajalah saya boleh cakap. Kalau nak pecat, saya pecat lah. Saya memang sayang dengan Bersatu. Itu sajalah saya boleh cakap. Dan ini tim-tim saya ni yang bersatu memang sedih lah apa yang terjadi. Okay, saya pun terima kasih banyaklah kepada saudara-saudara yang malam ni datang, yang support. Kita nak betulkan Bersatu. Dan kuasa Bersatu Kepong merangkap timbalan Ketua Cawangan Kampung Melayu Kepong. Saya punya ketua Datuk Nurizan Ali. Saya timbalan dia. Saya pun tidak dapat surat, tidak dapat jemputan untuk persidangan yang baru ni lah. Jadi saya memang tidak berpuas hati lah dengan tindakan ketua bahagian saya. Untuk makluman semua, saya hampir 200 orang ahli Bersatu saya bawa daftar di bawah Kepong. Ramai saya bawa. Tapi sekarang macam ni lah jadinya. Tiba-tiba kita tak tahu apa-apa cerita, tak ada apa, tiba-tiba kita di remove daripada grup. Saya tidak menghantar apa-apa surat dan menyatakan apa peletakan jawatan saya. Tapi mereka telah meletakkan jawatan saya telah melanggar undang-undang. Saya tidak tahu yang mereka telah melanggar dari segi surat tu, mereka telah terhantar kepada HQ atau apa. Tapi saya dapati daripada buku ini nama saya telah meletak jawatan. Tapi saya tidak membuat sedemikian dan surat saya tidak pernah menghantar surat apa-apa kepada HQ. Tapi nama saya telah di-remove. Saya di-remove daripada bermacam-macam grup yang selama ni saya ada di dalam grup itu. Dan saya telah dibuang daripada Cawangan, Seri Kandi, banyak macam-macam grup saya dah telah di-remove tanpa apa-apa sebab dan penjelasan yang jelas. Jadi saya harap pihak atasan atau pihak-pihak yang tertentu dapat mengambil tindakan yang sepatutnya lah. Dan saya amat simpati terhadap saya punya AKB, TKB, sahabat-sahabat saya yang di Kepong telah dipinggirkan sebab yang saya tidak pasti. Tapi saya harap selepas ini pihak-pihak atasan buatlah sesuatu untuk mereka yang akar umbi yang
telah pertahankan Bersatu Kepong. Jadi saya harap dengan adanya akar umbi yang di bawah ni berkuat kuasa. Malam ni saya cakaplah, saya masih lagi ahli Bersatu Kepong. Saya masih lagi Exco Seri Kandi dan bawah cawangan Kampung Melayu. Jadi saya tidak pernah meletakkan jawatan saya. Jadi harap bantulah kami untuk selesaikan masalah ini, mengenakan apa-apa tindakan atau undang-undang terhadap beliau. Sekian, terima kasih. Membuat sesuatu dengan perkara ini. Jadi saya kesianlah tengok rakan-rakan saya di sini, pimpinan parti sendiri yang tak dilayan, yang tak diundang ke majlis persidangan yang sepatutnya diorang dijemput. Jadi bagi saya, dan satu lagi perkara, bukan sahaja saya kesian dengan ahli biasa, tetapi saya nampak KB sendiri tidak menyangkut cabaran dan menyangkut perlembagaan baru yang Tan Sri Presiden kita sendiri mengumumkan bahawa ahli-ahli bersekutu yang Cina ini yang patut masuk ke dalam parti untuk bersatu, untuk memperkuatkan jentera parti ini, untuk seperti saudara Nasir kata tadi, kita harus lihat ke hadapan untuk PRU 15. Adakah kita nak lihat parti ini menang ataupun bercerai dan tak menjadi relevan lagi. Jadi bagi saya itu saja. Saya harap kita dapat bersatu seperti kita selalu menuangkan slogan bercerai bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Thank you. Satu Ketua Bahagian Bersatu Kepong ni yang mana kita dengar, saya rasa di luar sana pun ada dengar kenaan dengan kes beliau. Report pun dibuat, saya rasa bukan seorang saja, lebih daripada satu report dan mangsa yang berlainan, tapi tiada tindakan ataupun action daripada pihak atasan, daripada pihak pusat sendiri. So kita tak tahulah, mungkin KB ni terlampau kebal. Bila kita buat report, kita buat aduan, katanya kita nak jatuhkan individu tu. Kita buat aduan ni tentang perkara yang buruk, kita nak baikkan nama parti, bukannya kita suka-suka nak buat report. Kita slogan kat luar berkokok kata nak memperkasakan akar umbi, tapi akar umbi sendiri kita tak jaga, suara Rosli kita tak dengar. Titihan orang apa masalah bawahan, bila buat aduan kata kita nak jatuhkan itulah, nak jatuhkan orang inilah. Macam mana kita nak menarik orang-orang luar sana supaya mendukung parti Bersatu itu sendiri, supaya diorang support. Kalau masalah dalaman sendiri pun, masalah akar umbi pun kita tak boleh nak atasi, nak jaga. So benda-benda ni kita kena ambil peduli, kena ambil action. Pihak atasan, pihak pusat kena ambil benda-benda ni. Mungkin kita dengar atasan luaran satu ni kata ialah memang teguh, tapi masalah-masalah dalaman ni saya rasa banyak yang lain pun ada benda-benda yang berlaku juga. Tapi ini kita nak ceritakan apa yang berlaku di bahagian Kepong itu sendiri. Kami semua terpaksa membuat PC ni, protes, menyatakan kita tidak puas hatian apa yang berlaku, tapi tiada action, tiada tindakan daripada atasan. So disappointed lah benda ni, kecewa. Kami semua kat sini sayangkan parti Bersatu, kita sayangkan Kepimpinan Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi bila ada perkara-perkara negatif, ada individu-individu yang punya salah laku moral sebegini dalam parti, serba sedikit, bukan serba sedikit, banyak saya rasa akan mencacat celakan parti Bersatu tu. Mana kita nak kata nak buat penambahbaikan, nak jadikan parti kita ni lebih ke hadapan, lebih diterima bila keadaan begini berlaku. So saya berharap dan kami semua di sini berharap apa yang kami lontarkan, apa yang kami sampaikan didengarilah pucuk pimpinan, pusat, atasan. Dan saya berharap parti Bersatu terus teguh, terus ke hadapan. Jadi ada parti dalam Pakatan Nasional yang maju, yang berjaya, yang diterima oleh masyarakat di luar sana. Cuma saya kata tadi, kita pastikan orang-orang yang punya negatif, yang punya menyalahi rekod-rekod perlembagaan, yang benda-benda yang negatif ni,
diambil tindakan susulan daripada atasan. So itu saja pada kami ahli-ahli akaunti Bersatu Bahagian Tepung. Ada siapa yang ingin buka statement atau pernyataan?